adik-adik semua, diharap adik-adik berada di dalam keadaan yang baik-baik. Hari ini Kak Azin ingin mengulas kes berkenaan pengaruh alkohol. Di WhatsApp ini kita telah dikejutkan dengan beberapa kes pemandu yang mabuk dan telah meragut nyawa orang awam termasuk seorang anggota polis yang sedang bertugas. Di sini Kak Azin senaraikan beberapa kes pemandu yang mabuk disebabkan pengaruh alkohol yang akhirnya mengakibatkan kemalangan jiwa. Kejadian pertama berlaku di Kelang pada 25 Januari 2020 yang mana seorang remaja bernama Muhammad Anas, 27 tahun, cedera parah selepas motosikal jenis Yamaha EX5 yang dinaiki bersama rakannya Muhammad Hazid Muhammad Kamil, 27 tahun terbabas ke dalam longkang selepas dirempuh dari arah hadapan oleh sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Meskipun dikabarkan suspek di bawah kawalan alkohol, namun pemandu ini masih memandu dalam keadaan yang berbahaya dan amaran keras dan tindakan tegas perlu dijalankan tanpa rayuan. Kejadian kedua berlaku pada 16 Februari dinilai yang menyebabkan seorang pemandu kereta maut manakala 3 penunggang dan seorang pembonceng motosikal cedera selepas mereka dirempuh sebuah kereta dipandu oleh seorang lelaki dipercayai di bawah pengaruh alkohol secara melawan arus di kilometer 17.5 Lebuh Raya Lekas di sini pagi 16 Februari yang lepas. Mangsa Abdul Samad Saad, 34 tahun dari Bandar Tun Abdul Razak Pahang yang memandu kereta Proton Persona maut di tempat kejadian selepas tersepit di tempat duduk dan cedera parah di kepala. Ketua Polis Daerah nilai Superintendent Muhammad Nur Marzuki Besar berkata kemalangan kira-kira jam 3.20 pagi itu membabitkan 5 buah kenderaan iaitu 2 kereta dan 3 motosikal. Beliau berkata siasatan awal mendapati Abdul Salam dalam perjalanan dari susur keluar Plaza Tol Pajam menghala ke Seremban. Apabila sampai di lokasi kejadian, sebuah kereta jenis Ford Fiesta yang dipandu lelaki berusia 30 tahun sedang bergerak terus dari arah Kajang di Lebuh Raya itu dipercayai cuba melawan arus untuk masuk ke jalan susur keluar Tol Pajam. Tindakan itu menyebabkan berlaku perlanggaran dengan kereta dipandu Abdul Salam serta 3 motosikal. Muhammad Nur berkata lagi, akibat perlanggaran itu, Abdul Salam cedera parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pada bulan Ramadan sewaktu PKP dikuatkuasakan, berlaku satu kes di mana seorang anggota polis berpangkat korporal tetapi telah dinaikkan pangkat kepada sarjan iaitu Allahyarham Sarjan Safwan Muhammad Ismail yang telah dilanggar dan dihempap oleh kereta pacuan 4 roda jenis Hilux yang dipandu oleh seorang ahli perniagaan bernama K. Kalai Chelvan berusia 44 tahun. Dikatakan Kalai Chelvan berada di bawah pengaruh alkohol. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 2 pagi pada 3 Mei 2020 di sekatan Jalan Raya berhampiran Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang Seremban atau Lekas. Jalan ini memang selalu kadang lalu dan port roadblock itu pun memang amat strategik untuk pihak polis membuat sekatan jalan. Siasatan nahas itu dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek berusia 44 tahun itu direman selama 4 hari sehingga 8 Mei. K. Kalai Chelvan 44 mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan dalam bahasa Tamil di hadapan Hakim Muhammad Kafli C. Ali. Berdasarkan kertas pertuduhan, Kalai Chelvan didakwa memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian Korporal Safwan Muhammad Ismail 31 tahun. Kalai Chelvan turut didakwa tidak mematuhi isyarat diberikan polis yang mengkehendakinya berhenti sebelum sampai di sekatan itu di tempat dan masa yang sama dan dituduh mengikut Seksyen 26/2 Akta Polis 1967 yang boleh dihukum penjara 12 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh juga didakwa tidak memiliki lesen memandu yang sah. Pendakwaan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 26/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh dihukum penjara maksimum 3 bulan atau denda atau kedua-duanya. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Norhana Sahad menawarkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh. Bagaimanapun, Kalai Chelvan dalam rayuannya menerusi Peguam Muhammad Haijan Omar memohon dikenakan jaminan ringan dengan alasan penanggung tunggal keluarga dan mempunyai anak kecil. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin dengan RM20,000 dengan syarat tambahan perlu melaporkan diri di Balai Polis dan menetapkan 18 Jun ini untuk sebutan semula kes. Kes keempat yang berlaku di kawasan tapak penjajah di Bukit Sentosa pada 23 Mei lalu yang mana polis menahan seorang lelaki yang memandu secara melulu dipercayai dalam keadaan mabuk. Selain itu, polis turut menahan seorang wanita yang merupakan teman wanita suspek dari Myanmar yang berusia 25 tahun yang turut bersama suspek di dalam kereta Hilux tersebut. Wanita terbabit tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah dan turut direman sebagai parti mulai 23 Mei sehingga 6 Jun untuk siasatan lanjut.
Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Arshad Kamarudin berkata, dalam kejadian kira-kira 6.30 petang itu, suspek yang memandu sebuah pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux mengakibatkan 4 individu termasuk seorang wanita cedera. Suspek berusia 32 tahun itu sudah ditahan untuk siasatan lanjut. Siasatan awal mendapati suspek dalam keadaan mabuk memaki hamun anggota polis yang sedang bertugas di kaunter pertanyaan Balai Polis Bukit Sentosa sebelum dia melanggar orang awam dan gerai makanan di tapak penjaja itu. Terdahulu, beberapa klip video insiden itu tular di media sosial, antaranya memaparkan beberapa anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA dan orang awam membaling kayu dan objek keras ke arah kenderaan itu yang dipandu secara melulu. Kenderaan berkenaan turut dilihat merempuh gerai makanan di lokasi terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 90 Akta Polis 1997 dan Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kejadian ke-50 berlaku di Kuantan yang mana seorang kaki tangan Alang Flora maut selepas keretanya dirempuh sebuah kereta yang dipandu melawan arus, dipercayai akibat pengaruh alkohol di Jalan Pintasan Kuantan di sini pada 26 Mei 2020. Ketua Polis Daerah Kuantan Assistant Commissioner Muhammad Nur Yusof Ali berkata, dalam kejadian jam 9.38 malam pada hari tersebut, mangsa Irwan Herman Kamarudin 41 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di kepala dan dada. Kejadian berlaku apabila pemandu kenderaan jenis Toyota CHR yang berusia 42 tahun datang dari arah Semambu memasuki laluan menghala ke Pelabuhan Kuantan secara melawan arus. Mangsa dalam perjalanan dari Sungai Isap Perdana di sini menghala ke Dipoh Alang Flora di Gebeng untuk bertugas shift malam. Tetapi tiba di lokasi kejadian, dia dilanggar secara tiba-tiba oleh suspek yang datang dari arah bertentangan. Muhammad Nur berkata mayat mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA di sini untuk dibedah siasat, manakala pemandu kenderaan jenis Toyota CHR yang cedera di bahagian kaki turut dihantar ke hospital yang sama untuk rawatan lanjut. Siasatan awal pihak polis mendapati suspek dipercayai memandu dalam keadaan mabuk selepas selesai mengambil minuman keras di rumah rakannya di Taman Andorra Peak, Semambu. Suspek kini ditahan rema dan kes disiasat mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dalam pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian. Berdasarkan kelima-lima kejadian di atas, Kak Azan menyimpulkan tindakan yang lebih keras perlu dijalankan bukan hanya dikuatkuasakan sahaja. Tiada sebarang rayuan perlu diberikan adalah sebab utama Malaysia bertolak ansur. Namun suspek yang terlibat rata-rata bukan Islam perlulah menghormati undang-undang dan menghargai sikap tolak ansur kerajaan Malaysia. Membenarkan bukan Islam untuk menikmati minuman keras selagi ia tidak membahayakan nyawa orang awam. Ada sesetengah pendapat yang tidak bersetuju dengan cadangan parti politik PAS untuk mengharamkan jualan alkohol tetapi menyeru Kementerian Pengangkutan dan PDRM untuk mengetatkan lagi undang-undang sedia ada. Kekerapan berlakunya pemandu mabuk memandu semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Secara umumnya, Kementerian Pengangkutan dan PDRM perlu memberi lebih perhatian kepada kelakuan pemandu yang mana bukan sahaja mabuk alkohol, bahkan pengambilan dadah berlebihan. Akhir kata, sekiranya adik-adik suka dengan konten yang Kak Azan sampaikan, jangan lupa subscribe channel Kak Azan dan like video ini. Sebarang pendapat dan cadangan berunsur positif amatlah dialu-alukan. Jadi sila letak komen dan cadangan di bawah video ini ya. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi, stay safe, peace no hatred, sepakat membawa berkat, siapa makan cili, dia terasa pedas. Jumpa lagi, bye!